وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب تم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق Allahul Azim. Amma ba'. Yang dirahmati Allah, Puan Ustazah Pengurusi Majlis, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa SPAQ, seterusnya hadirin hadirat tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab dan kita hadiahkan pahala bacaan umul kitab kita. Yang pertama untuk Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya kepada muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, serta seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekali lagi saya nak minta semua, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita pada pagi ini, Allah Taala pemudahkan segala urusan kita. Allah Taala ampunkan dosa-dosa kecil kita. Allah Taala pemudahkan ilmu untuk masuk dalam diri kita dan kita dapat beramal dengan ilmu kita. Mudah-mudahan dengan selawat kita akan mendekatkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita akan akhlak kita akan jadi baik. Dengan selawat kita mudah-mudahan Allah Taala tambah rezeki kita, sihatkan tubuh badan kita insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi Allah Taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini, dan kita sama-sama dapat tunaikan solat subuh pagi tadi, dan alhamdulillah dapat baca surah Yasin bersama-sama pada pagi yang mulia ini. Maknanya bila kita buka-buka mata, kita dapat melihat ayat-ayat Allah. Subhanallah. Buka-buka mata, kita dapat mendengar ayat-ayat Allah, mendengar nasihat-nasihat. Subhanallah. Inilah sebagai salah satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita gunakan anggota tubuh badan kita untuk kita sebagai tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita gunakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap anggota yang Allah Taala kurniakan kepada kita ni semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Semalam kita semua dimatikan seketika oleh Allah. Tiba-tiba pagi ni Allah Ta'ala bagi peluang kita lagi untuk hidup. Dengan Allah Ta'ala masukkan semula roh kita ke dalam jasad kita. Waktu kita tidur tadi, roh kita berjalan merata tempat. Roh orang yang beriman, dia akan pergi jalan tempat-tempat yang baik. Manakala roh orang yang tak beriman, dia akan pergi jalan tempat-tempat yang tidak baik. Manakala orang yang kena sihir pula, dia akan rohnya akan diganggu oleh perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya binatang-binatang, buah dan sebagainya. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Pada pagi yang mulia ini sekali lagi kita dapat bersama-sama duduk dalam taman-taman syurga. Iaitulah dalam majlis ilmu. Majlis berkaitan dengan ilmu yang kita belajar. Iaitulah berkaitan kehidupan di alam barzah dan akhirat. Yang mana tajuk yang kita kupas mulai kitab ini ialah salah satu daripada rukun iman yang kita percaya. Iaitulah percaya kepada hari kiamat. Iaitulah hari akhirat. Mau tak mau kita wajib percaya. Sebab bila kita tak percaya dengan hari akhirat, dia jadi lagu mana? Dosa kecil ke? Dosa besar. Bahkan boleh merosakkan akidah kita. Sebab itu ciri-ciri orang yang beriman Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitulah orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Tu ciri-ciri orang yang beriman. Yang kita duk mengaji, duk belajar bab alam barzah dan akhirat ni, ini juga adalah salah satu daripada perkara-perkara ghaib. Yang tidak pernah terlintas di hati, yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga. Sebab itu percaya kepada rukun iman wajib. Rukun iman ada berapa? Ada 6. 6 tolak 1. Jawab dia kosong. Dia tak sama kaedah matematik. Matematik kalau 6 tolak 1 tinggal 5. Tapi kalau rukun iman 6 tolak 1 jawab dia kosong. Dan kosong. Tak boleh. Maknanya rosak akidahnya. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kita dah masuk hadis yang ke-22. Subhanallah, cepat sungguh. Kita itu duk baca hadis 21 menghadiahkan amalan soleh kepada si mati. Contohnya kita buat tahlil, kita buat lunas hutang, kemudian untuk mak ayah kita buat kita buat badal haji dan sebagainya. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Satu cara kita nak tolong orang-orang yang telah mati dengan kita bersedekah, dengan kita buat bacaan Al-Quran dan sebagainya. Dan pada hari ini pula kita tengok hadis yang ke-22. Maksud dia berbakti kepada ibu dan bapa
selepas kematian mereka. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kepada yang masih lagi ada ibu ayah, subhanallah, buatlah kebaikan untuk ibu dan ayah. Jangan bagi mereka sakit hati dengan kita. Sebab dunia ni lah tempat untuk kita menyemai rasa subur ataupun untuk kita tanam pahala kita, terutamanya untuk kedua ibu dan ayah kita. Allahu Akbar. Selepas mereka tak ada, Allahu Akbar, waktu itulah baru kita duk teringat Allah tak ada nak bawa mak ayah pergi Mekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah yang berlaku pada diri saya. Allah doa seralat. Saya balik jadi mutawif 2019. Kemudian 2020 nak bawa mak ayah pergi Mekah. Tiba-tiba COVID waktu tu. Dan ayah saya ditakdirkan Allah kena COVID dengan mak. Kemudian ayah saya meninggal dunia. Dan tak lama selepas itu ibu saya pula meninggal dunia. Tapi alhamdulillah kedua-duanya saya dah buat badal haji. Kepada ibu ayah, sahabat-sahabat sekalian yang belum lagi, yang ada mak ayah dah meninggal dunia, yang belum lagi ibu dan ayah belum lagi buat haji, maka jadikanlah harta pusaka yang mereka tinggalkan tu untuk buat badal haji kepada mereka berdua. Kita tengok hadis pada pagi yang mula ini, an Abi Saidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, innal abawayya qad halaka, fahal baqiya min birrihima syai'un asiluhuma bihi ba'da mautihima? Qala, na'am, arba'atu asya' as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima min ba'di mautiha wa ikramu sadiqihima. Faqala, ma aktsara hadha wa atyabuhu ya Rasulullah? Qala, fa'mal bihi fa innahu yasilu ilaihima. Rawahu al-Baihaqi. Artinya, daripada Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, ibu bapaku telah meninggal dunia. Adakah masih ada apa-apa amalan untuk saya berbakti kepada mereka berdua selepas kematian mereka? Baginda bersabda, ya, ada 4 perkara. Selepas ibu bapa kamu meninggal dunia, ada 4 perkara yang boleh kamu tunaikan untuk mereka. Yang pertama, solat jenazah mereka berdua. Yang kedua, memohon keampunan untuk mereka. Yang ketiga, menunaikan wasiat selepas kematian mereka. Dan yang keempat, memuliakan sahabat mereka. Lelaki itu berkata, alangkah banyak dan baiknya perkara ini, wahai Rasulullah. Baginda bersabda, beramallah dengannya. Sesungguhnya kebaktian kamu itu akan sampai pahala kepada mereka berdua. Keterangan hadis, berbakti kepada kedua ibu bapa bahkan setakat ketika mereka masih hidup sahaja. Bukan setakat ketika mereka masih hidup sahaja. Maknanya berbakti kepada ibu bapa ni dia tak terbatas. Walaupun ibu bapa kita dah meninggal dunia, kita boleh tak buat amal ibadat untuk mereka? Untuk nak berbakti kepada mereka? Boleh jawabnya. Tetapi kebaktian itu mesti diteruskan selepas mereka meninggal dunia. Untuk terus menjadi anak soleh yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu dan bapa. Kita patut melaksanakan 4 perkara yang digariskan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis di atas. Apa dia 4 perkara tersebut? Yang pertama, solatkan jenazah mereka. Yang kedua, memohon keampunan untuk mereka. Yang ketiga, menunaikan wasiat selepas kematian mereka. Dan yang keempat, memuliakan sahabat mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ni Nabi kita bagi guide panduan kat kita untuk kita penuhi selepas kematian kedua ibu dan ayah kita. Termasuklah memuliakan sahabat-sahabat ibu dan ayah kita. Dan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang badui dalam perjalanannya ke Mekah.
Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberi salam kepada si badui itu dan menjemputnya naik ke atas keldai yang ditungganginya. Beliau juga menghadiahkan serban yang berada di atas kepalanya kepada badui itu. Apabila ditanya kepada beliau berbuat demikian, kenapa beliau berbuat demikian? Maka beliau berkata, Inna aban hadha kana wuddan li'Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna abarra al-birri silatul walad ahla wuddi abihi. Rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya ayah lelaki ini dahulu merupakan seorang lelaki yang mempunyai hubungan mesra dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kebaktian ialah anak menghubungkan silaturahim dengan keluarga orang yang dahulu mempunyai hubungan kemesraan dengan ayahnya yang telah meninggal dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Nah, berbakti kepada kedua ibu dan ayah bukan setakat kita solatkan jenazah mereka. Kita minta ampun kepada kedua ibu dan ayah kita. Kemudian kita tunaikan wasiat mereka. Tetapi yang keempat inilah yang jarang kita buat ibu ayah sekalian. Iaitulah memuliakan sahabat-sahabat ibu dan ayah kita. Sebab tu kalau boleh, kalau sahabat-sahabat mak dan ayah kita masih hidup, jom kita sama-sama pergi ziarah, cari mereka, hubungkan kembali hubungan silaturahim. Walaupun mak ayah kita dah tak ada, tapi kita bertemu dengan sahabat-sahabat mak dan ayah kita untuk jalinkan semula silaturahim. Bila kita buat macam tu, pahala tu sampai kepada mak dan ayah kita. Allah, bukan buat apa pun, pergi tanya khabar dia. Makcik apa abang sihat ke? Kan? Pakcik apa abang sihat ke? Ayah selalu duk main sini dulu. Allahu Akbar. Ni saya dah, ayah tak ada, ni saya lah main duk ziarah pula. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bila saya ziarah pakcik ni menjadi satu amal bakti saya kepada ibu dan ayah saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sebab itu matinya, apabila mati saja anak Adam, maka terputuslah segala amal ibadahnya. Kecuali 3 kata Rasulullah. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Yang kedua, iaitulah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Dan selain daripada itu juga kata ulama, menziarahi kubur ibu dan ayah yang telah meninggal dunia juga dianggap berbakti kepada kedua ibu dan ayah seperti mana mereka masih hidup. Sebab tu bila kita balik kampung, jangan lupa ziarah makam kubur ibu dan ayah kita. Pergi ziarah, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Saya kalau sebut mak ayah, saya sebut langsung Allahumma salli ala Muhammad. Sebab mak saya baru saja meninggal dunia tahun lepas. Saya dengan ibu saya ni, tarikh lahir kami sama. Ibu saya dilahirkan 5 hari bulan 7. Saya juga dilahirkan pada 5 hari bulan 7. Ibu ayah bayangkan, bila nak sambut hari jadi ini lagu mana? Allahu Akbar. Hari saya nak sambut hari jadi, hari itulah mak saya meninggal dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kata pepatah Melayu, rindu yang paling menyakitkan adalah rindu kepada orang yang telah pun pergi meninggalkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu ada lagi ulama sebut, seandainya kita nak tebus ibu dan ayah kita daripada api neraka. Ni petua ni. Tutup guru kita duk bagi waktu saya duk ngaji tu. Apa dia petua dia? Nak selamatkan, nak tebus ibu ayah kita daripada api neraka. Iaitu buat apa? Baca la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali. Habis baca 70,000 kali, ya Allah, aku hadiahkan bacaan 70,000 kali la ilaha illallah kepada Allah yarham ibu aku. Kemudian buat pula 70,000.
untuk ayah kita. Buat macam tu. 70,000. Kalau surah Al-Ikhlas 100,000. Baca 100,000 kemudian niat hadiahkan kepada ibu ataupun ayah kita. InsyaAllah akan jadi penebus kepadanya daripada api neraka. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu kalau kita nak anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, yang berdoa untuk kita, maka kalau boleh kita beli itu doa yang untuk tampan dalam rumah. Doa untuk kedua ibu dan ayah. Allahumma ufilli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sebab ulama kata sesiapa yang tidak ajak anaknya untuk berdoa kepadanya, maka sebenarnya dia sedang mengajar anak-anaknya untuk menjadi anak yang derhaka kepadanya. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kena ajak anak-anak doa kepada kita. Kena ajak. Supaya setiap kali lepas sembahyang dia doa. Allahumma ufilli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kan? Minta supaya anak-anak kita doa kat kita. Sebab kata ulama, nak jadi anak yang derhaka, kata ulama, tak perlu dia marah mak ayah dia. Tak perlu dia tengking mak ayah dia. Tak perlu dia pukul mak ayah dia. Maka memadailah kata ulama, nak jadi anak derhaka ni lagu mana? Setiap kali lepas sembahyang, dia tak berdoa kepada kedua ibu dan ayahnya. Allahu Akbar. Sebab itu kata ulama, nak tengok kita ni anak yang soleh ataupun tidak, kita cek tengok dalam masa sehari itu sekerap mana kita berdoa kepada kedua ibu dan ayah kita. Kalau sambil duk bawa kita, Allahumma ufili dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ufili dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahu Akbar. Jadi macam wirid tu. Subhanallah. Ataupun saya saja awak kita tengah duk buat kita, ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayahku, ya Allah. Ya Allah, ibu dan ayahku banyak jasa kepada aku, ya Allah. Aku tak sempat nak balas jasa mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayahku, ya Allah. Rehatkanlah ibu dan ayahku dalam liang lahatmu, ya Allah. Ya Allah, gembirakanlah hati ibu dan ayahku, ya Allah. Ya Allah, seandainya pada hari ini, ya Allah, ada pahala yang aku lakukan, ya Allah, aku hadiahkan pada ibu dan ayahku, ya Allah. Ya Allah, aku tak mampu untuk balas jasa mereka, ya Allah, yang telah melahirkan aku ke dunia ni, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kedua ibu dan ayahku, ya Allah. Hadirin rahmati Allah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita doa banyak-banyak buat ibu dan ayah kita. Bila kita sedekah, kita niat untuk ibu dan ayah kita. Bila kita baca Quran, kita niat, kita hadiahkan untuk ibu dan ayah kita. Kita doa, ya Allah, seandainya ada pahala yang aku buat pada hari ini, ya Allah, aku hadiahkan untuk ibu dan ayahku, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, banyakkan buat amal ibadah kepada ibu dan ayah kita. Kepada ibu dan ayah yang telah pun kembali dalam keadaan tak sempat menunaikan ibadah haji dan umrah. Kita buat upah badal haji dan juga upah umrah untuk ibu dan ayah kita. Ataupun kita buat sendiri untuk ibu dan ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab bila mereka dah tak ada nanti, Allah rindu ni nak dengar suara mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rindu nak bersembang dengan mak dan ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rindu nak bagi duit kepada ibu dan ayah kita. Allahu Akbar. Rindu nak gembirakan mak ayah. Rindu nak dengar mereka gelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mereka dah tak ada, balik tengok rumah. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itulah
ibu dan ayah ni, ulama sebut redha Allah terletak pada redha kedua ibu dan ayah kita. Sebab tu kalau kita ni waktu hidup banyak buat bagi mak ayah sakit hati, tapi kita nak buat macam mana lagi dah, mak ayah kita dah tak ada, maka kalau boleh ziarahlah kubur mak dan ayah bagi kerap. Sebab ulama kata siapa yang ziarah kerap kubur ibu dan ayahnya, maka dia seolah-olah sedang berbakti kepada kedua ibu dan ayahnya waktu mereka masih hidup. Dan ibu dan ayah kita duduk di kubur tu, mereka seronok bila kita mai. Bila kita datang ni, mak ayah kita seronok. Dia bagi tahu habis kepada penghuni-penghuni kubur. Dia kata, apa nak tahu ni, hak mai ni tak sat ni, anak sulung aku ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia rasa bangga, dia seronok dengan kedatangan anak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu ahli kubur, mereka dengar suara kita. Cuma mereka tak boleh nak balas je. Mereka dengar. Apa yang kita cakap atas kubur, mereka dengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hadirat mati Allah sekalian. Sebab tu, bila kita ada duit banyak, kita sedekah. Kita niat sedekah. Kita beli tanah-tanah wakaf. Kita wakaf telaga. Dan kita boleh salurkan bantuan pergi ke Palestin dengan niat doa kita, niat sedekah kita tu untuk mak dan ayah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu mak dan ayah kita ni jasa kat kita ni cukup banyak. Jasa cukup banyak. Kalau kita nak balas jasa ibu kita ni, tak terbalas. Kita nak balas jasa ibu kita, dengan kita buat amal ibadat seumur hidup kita, tak terbalas. Dengan apa yang waktu kita duduk dalam perut ibu kita, kita tendang sekali dalam perut ibu kita, hak tu pun kita tak mampu nak balas jasa ibu kita. Hak tu pun tak mampu nak balas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu beruntunglah ibu ayah sekalian. Sebab itulah kata ulama, kita cek balik anak-anak kita ni, ibu ayah sekalian. Hak mana satu nak mandi jenazah aku ni? Cek tengok anak-anak kita, hak mana satulah nak mandi jenazah aku. Hak mana satulah hak nak kafankan aku ni. Beruntunglah bila ada anak-anak, bila kita mati, mereka lah yang menguruskan jenazah kita. Allahu Akbar. Saya waktu ayah saya meninggal, saya sangat galak. Sebab saya tak dapat nak mandikan jenazah ayah saya. Saya tak dapat nak cium dahi dia, tak dapat nak peluk dia. Sebab ayah saya meninggal akibat COVID. Saya boleh tengok dalam cerminnya dekat forensik. Waktu tu air mata saya tak tahu nak abang dah. Tetapi bila saat ibu saya meninggal dunia, kami adik-beradik memandikan jenazah mak kami. Dan Alhamdulillah dapat mandikan mak dengan sempurna. Sehingga kan yang mandi mayat tu rasa heran. Dia kata, sepanjang kami duk mandi jenazah ni, tak ada lagi anak-anak main berumun, main mandi macam hari ni, dia kata. Dia kata tahniahlah kepada arwah mak sebab semua kami main mandikan jenazah mak. Saya ingat waktu duk mandi kepala mak saya tu, saya duk berdoa, ya Allah, jangan kau bakarkan kepala ibuku ni ya Allah dengan bakaran api neraka-Mu ya Allah. Kerana kepala inilah dahulu ya Allah yang pernah mengucup dahiku ya Allah dengan penuh kasih sayang ya Allah. Bila saya mandikan tangan ibu saya doa, ya Allah, jangan kau bakar kedua tangan ibuku ini ya Allah. Kerana tangan inilah dahulu ya Allah yang pernah menyuapkan makanan kali pertama ke dalam mulutku ya Allah apabila aku dilahirkan ke dunia ini ya Allah. Bila saya mandikan tubuh ibu saya berdoa, ya Allah, jangan kau bakar tubuh ibuku ini ya Allah. Kerana tubuh inilah dahulu ya Allah yang pernah mengandungkan aku 9 bulan ya Allah. Dan
Dan pada saat saya memandikan kaki ibu saya, berdoa, ya Allah, jangan kau bakar kaki ibuku, ya Allah. Kerana kaki ibuku inilah dahulu, ya Allah, yang telah membawa aku ke sekolah, ya Allah. Yang telah pergi ke kedai membeli susu buatku, ya Allah. Yang telah pergi ke kedai membeli makanan buatku, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan pada hari terakhir, waktu ibu saya nak dikafankan, ditutup kepala, waktu tu saya cium dahi ibu saya cium pipi ibu saya. Lalu saya kata, Mak, hari ini Mak rehat lah, Mak lah. Mak dah banyak berjasa buat kami, wahai Mak. Mudah-mudahan segala amalan yang Mak buat waktu membesarkan kami menjadi asbab untuk Mak dapat masuk dalam syurga Allah dan direhatkan oleh Allah waktu Mak berada di alam barzah nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari itu hari yang terakhir buat kita dengan ibu dan ayah. Sebab tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saya dah dapat tunaikan buat badan haji untuk kedua ibu dan ayah saya. Alhamdulillah. Dan saya setiap kali bila buat ada program, saya doa macam tu lah. Saya minta, ya Allah, seandainya hari ini ada pahala yang aku dapat, ya Allah, aku hadiahkan untuk kedua ibu dan ayahku. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu beruntunglah kita ni. Bila kita ada anak, kita didik bagi dia jadi orang yang soleh. Apatah lagi anak kita tu seorang yang hafal Al-Quran. Subhanallah. Setiap kali dia baca Quran, pahala sampai kat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang paling menyedihkan apabila ada anak, tetapi bila mak ayah mati, dia tak naik langsung pergi kepada mak dan ayahnya. Waktu orang duduk semayang jenazah, dia duduk kat bawah isap rokok. Tanya pasal apa tak naik, dia kata tak reti mayang-mayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Na'udzubillah min zalik. Saya doakan mudah-mudahan ibu ayah sekalian, ada anak-anak yang soleh dan solehah, yang boleh mendoakan kita. Walaupun kita dah mati, tetapi doa sampai kepada kita akibat amalan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dia baca Quran, pahala kita dapat. Dia main solat berjamaah, pahala kita dapat. Sebab apa? Sebab hasil didikan kita. Dia main solat subuh, mak ayah kita dapat pahala. Ni hari ini kita duduk dalam majlis ilmu, kita baca Yasin, pahala mak ayah kita dapat tak? Dapat. Subhanallah, tabarakallah. Tahniahlah ibu ayah sekalian. Yang berjaya menjadikan diri kita ni istiqamah dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu berbakti kepada kedua ibu dan ayah, dia tak terbatas. Jangan anggap kata lepas mak ayah mati habislah. Tak ada lah. Tak boleh lah nak bakti apa lagi lah. Tak bagi duit apa semua, tak ada lah. Oh jangan. Sebabnya ada lagi. Sebab tu bagi orang yang menuntut ilmu, dia tahu macam mana nak berbakti kepada kedua ibu dan ayahnya. Tapi kalau dia tak belajar ilmu agama, dia tahu tak? Dia tak tahu. Dia ingat mati tu habis lah. Rupa-rupanya ada lagi amalan yang boleh tolong dia. Di antaranya ialah anak-anak yang soleh dan solehah yang boleh mendoakan kedua ibu dan ayah. Sebab itu pesan guru saya. Guru saya ni ayah kepada Imam Muda Azhar, yang duk ngajak sifat 20 dalam TV Ahli Hijrah. Imam Muda Azhar tu kawan saya lah. Ayah dia, guru saya. Sebab Imam Muda Azhar ni, pak menekan dia, pak saudara dia, ialah Al-Fadhil Tuan Guru Haji Adnan, dekat Pondok Sungai Karangan di belah Kulim ni. Pak menekan dia seorang Tok Guru. Ayah dia juga adalah Tok Guru. Apa pesan ayah dia kepada kami? Dia kata anak-anak ni ibu ayah sekalian, nak bagi selamat dunia dan akhirat ni buat apa?
Nak bagi selamat dunia dan akhirat anak-anak kita ni buat apa? Ajar anak-anak kita ni bagi lepas ilmu fardu ain. Ajak anak-anak bagi lepas fardu ain. Selesai. Lepas tu nak lepas mereka pergi mana pun pergi lah. Dan mereka boleh kawal dengan mereka. Apa dia nak bagi lepas ilmu fardu ain ni? Iaitulah belajar ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. 3 ilmu ni bagi mereka kuasai betul-betul. Lepas tu nak lepas pergi mana pun lepas. Tak ada masalah. Waktu mereka duduk di peringkat remaja ni bagi selesai dulu. Semayang 5 waktu bagi selesai. Bagi mereka boleh semayang tanpa disuruh. Jadi tak ada masalah dah. Sebab tu kita ni sebagai ibu ayah kena peringat anak-anak kita. Solat. Ya. Bagi mereka bangun. Kalau boleh anak-anak lelaki, laigan mereka. Ataupun suruh mereka main masjid. Untuk solat berjamaah. Terutamanya solat subuh. Sebab itu kata ulama, kekuatan seseorang itu bukan terletak pada fizikalnya. Kekuatan seseorang itu, kehebatan seseorang itu bukan terletak pada kekuatan fizikal dia, terletak pada orang kata apa, ketajaman fikirannya. Tetapi kekuatan seseorang itu terletak pada solat malamnya. Solat malam tu. Solat malam. Orang yang boleh bangun solat malam memang hebat. Dia akan jadi orang hebat. Sebab Allah Ta'ala berfirman, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Allah Ta'ala berfirman, bangunlah kamu, wahai Muhammad, sebahagian daripada malam. Bangunlah kamu, Muhammad, bangun sebahagian daripada malam. Untuk kamu tunaikan solat tahajud sebagai solat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengangkatkan darjatmu pada maqam yang terpuji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya orang yang bangun solat malam ni, Allah Ta'ala sedang angkat darjatnya. Bila dia kerja, Allah Ta'ala angkat pangkat dia, cepat naik pangkat. Dan orang sekeliling dia akan sayang kepada dia. Hebat solat malam ni. Tetapi hak itulah yang payah sangat kita nak buat. Orang yang boleh angkat besi, yang badan sadar, boleh angkat besi 200 kg, 500 kg. Belum tentu boleh angkat kelopak mata dia yang tak sampai 100 gram pun. Kan? Pada waktu bila? Pada waktu subuh. Belum tentu. Subhanallah. Tapi kita tak angkat besi pun kan. Tak angkat besi, tak angkat berat pun. Tapi boleh buka mata kita. Bila Allah Ta'ala izinkan buka mata kita bangun tengah malam, rupa-rupanya Allah Ta'ala sedang memilih kita untuk menjadi ahli-ahli syurga Allah. Subhanallah, tabarakallah. Bila kita bangun solat malam, mak ayah kita dapat tak pahala? Dapat pahala. Allahu Akbar. Sebab itu kata ulama, setiap amalan kebaikan yang kita buat, mak ayah kita dapat. Bila kita buat maksiat, Ustaz, hati-hati. Juga boleh datang kepada ibu dan ayah kita. Cuma kita ni bila buat dosa, maka cepat-cepatlah bertaubat. Dan lepas buat astaghfirullahalazim, ya Allah, apa jadi kat aku ni, ya Allah. Ampunkan dosa aku ni, ya Allah. Banyakkan beristighfar. Sebab tu orang yang beristighfar, yang banyak beristighfar, rezeki dia dipermudahkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab dosa itu penghalang rezeki. Dosa penghalang rezeki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu bagi tahulah kepada anak-anak kita supaya mereka selalu berdoa kepada kita. Supaya mereka boleh berbakti kepada kita. Dan setiap kali lepas semayang tanya, abang tadi semayang tadi, lepas semayang, abang doa tak kat mak dan ayah? Tanya lagu tu. Dia kata, Allah lupa lah mak. Doa cepat. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kan? Beli tu doa tu. Beli doa untuk kedua ibu dan ayah nak letak tak mana?
Agak-agak tang mana strategi. No, letak belakang TV tu. Kan? Sambil duk tengok Gegar Vaganza. Gegar Vaganza. Weh, ada doa tadi. Duk tak duk lagi dia doa. Dan juga baca doa. Kan? Tak belakang TV tu. Kan? Ni letak tu dalam bilik tu. Kemudian letak belakang pintu. Tak belakang pintu. Saya orang main sidai seluar. Mana nak nampak doa tu? Kan? Lah ni letak belakang TV. Aku tak kira. Habak ni. Ni bapak aku nak letak tadi ni doa ni. Tak tahu mana? Ni belakang TV. Sambil tengok TV. Woi, doa ni. Doa kat mak ayah tak doa lagi. Kan sambil tengok TV. Allahumma fili dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, habis doa, doa tu sampai pada mak dan ayah kita. Dan kata ulama, seandainya mak dan ayah kita diazab dalam kubur, bila kita baca Allahumma ufili dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka dihentikan seketika azab tersebut buat ibu dan ayah kita. Allahu akbar. Sampai teratu kehebatan doa seorang anak kepada ibu dan ayahnya. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, dengan hadis yang kita bacakan pada pagi yang mulia ini, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar, panduan agar kita dapat sama-sama berbakti kepada kedua ibu dan ayah kita walaupun ibu dan ayah kita telah pun pergi meninggalkan kita. Bagi yang masih ada lagi mak dan ayah, berdoa pada Allah, ya Allah, sihatkanlah kedua ibu dan ayahku, ya Allah, panjangkanlah usia mereka, ya Allah, kerana kami nak buat amal ibadat, kami nak berbakti kepada kedua ibu dan ayah kami. Ya Allah, janganlah kau jadikan akhlak kami ini mengguris hati kedua ibu dan ayah kami. Sebab redamu, ya Allah, terletak kepada reda kedua ibu dan ayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak ni yang jarang kita tahu. Sebenarnya reda Allah, nak cari reda Allah senangnya. Dapatkan reda kedua ibu dan ayah. Sebab itu saya nak pesan pada pagi yang mulia ini. Kata guru saya, Ustaz Wadi Anwar. Beliau sebut apa? Beliau sebut bila kita jadi ibu dan ayah. Bila kita cium anak kita tu, kita sebut di telinga anak kita, mak reda dengan kamu. Sebut mak reda dengan kamu. Ataupun ayah reda dengan kamu, abang. Ayah reda dengan kamu, adik. Ayah reda dengan kamu, kakak. Bila kita sebut, kita reda dengan anak kita, maka Allah Ta'ala akan buka seluas-luasnya pintu rezeki untuk anak-anak kita. Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala buka segala pintu-pintu yang menyusahkan anak-anak kita, Allah Ta'ala buka ni. Dengan syarat kita sebut, mak reda dengan kamu, kakak. Sebut tu. Kan? Sebut bagi dia dengar. Allah Ta'ala akan buka seluas-luasnya pintu-pintu rezeki. Allah Ta'ala pemudahkan dia untuk belajar. Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan dia. Subhanallah, tabarakallah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, saya setakat tu dulu pertemuan kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan hadis yang kita bacakan ini akan menambahkan lagi rasa kasih dan sayang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan panduan kepada kita untuk kita berbakti kepada kedua ibu dan ayah kita walaupun mereka telah meninggal dunia. Hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal kat kita banyak hadis-hadisnya untuk kita gunakan. Bukan setakat untuk diri kita, bahkan untuk ibu dan ayah kita yang telah pun pergi meninggalkan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انقلهم من ضيق القبر والوحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa besar kami, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar kami mensyirikkan-Mu, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar kami meninggalkan solat dengan sengaja, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar yang telah kami lakukan, ya Allah. Sepanjang kami hidup di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, ya Allah. Keampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sesungguhnya mereka berdua, ya Allah, amat berjasa buat kami, ya Allah. Sehingga kami dapat mengenalmu, ya Allah. Dan kami dapat taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Panjangkanlah usia mereka, ya Allah, agar kami dapat berbakti buat mereka, ya Allah, untuk kami menggapai syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, sedang berada di alam barzah-Mu, ya Allah, selamatkanlah mereka, ya Allah, daripada fitnah kubur-Mu, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Sejukkan kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka, ya Allah, menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Rehatkanlah kedua ibu bapa kami, ya Allah. Rehatkanlah mereka, ya Allah. Jauhilah mereka daripada azab kubur-Mu, ya Allah. Jauhilah mereka daripada soalan munkar nakir-Mu, ya Allah. Jauhilah mereka daripada serangan binatang berbisa, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka, ya Allah, menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami, ya Allah, tidak mampu untuk membalas jasa mereka, ya Allah, kecuali dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kasihanilah kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serah kembali kepada pengerusi, dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang nak bertanya Ustaz kan, nak mengajar soalan sebelum kita menutup majlis ini, mungkin ada, insyaAllah. Dipersilakan untuk ajukan kepada Ustaz Puan Haizan. Okey, silakan Puan Haizan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, tadi Ustaz Ya Allah, kata baca La ilaha illallah tu 70,000. Ya. Surah Al-Ikhlas 100,000. Ya Nak Allah, baca tu selama mana kena baca tu? Ya, buat sikit-sikit tak apa. Oh. Jangan buat sekaligus, buat sikit-sikit. Ya. Itu saya nak tahu tu. Subhanallah. Seelok-eloknya kata ulama, kita buat 70,000 untuk diri kita dulu. Lepas tu buat kita dulu, lepas tu baru kita buat mak ayah kita. Kalau boleh sehari kita ambil 1,000, 70 hari 70,000. 70,000. Ya. Dan nak buat sikit tak apa, tak ada masalah. 5 waktu kan. Buat 5, ada yang
saya beritahu kat satu masjid tu, ada seorang pakcik tu, dia kata, Ustaz, saya duk buat 200 dah, satu waktu 200, 200 maknanya sehari 1000 dapat kat dia. 200 sat je, apa ni aja, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Allah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata Allah Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Mungkin ada lagi yang nak bertanya? Silakan. Ada Ya, sikit Ustaz. masa lagi. Assalamualaikum. Pak Wirda, Ya, Puan Maria, Allah, semua ada kat sini. Okey, di mana dulu? Ustaz, Silakan. saya tadi duduk dalam bilik air yang baca untuk 70,000 ya Ustaz. Apa? Ya, Allah selamat. Ayat apa tu Ustaz? Saya tertinggal masuk bilik Allah air. selamat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 70,000 untuk satu hari 70,000. ya. Tak satu hari. Sikit-sikit pun tak apa. La ilaha illallah. Macam kita buat pagi-pagi kita kan. Ya. Baca la ilaha illallah Ya. satu kali. Buat untuk diri kita dulu 70,000. Habis tu baru kita buat kat mak ayah kita. Jadi kita niatlah untuk diri kita Ya, sendiri. niat ya. Lepas tu baru Ya. untuk ibu bapa kita. Ya, buat 70,000 untuk diri kita sendiri. Untuk bebaskan, tebus daripada api neraka, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih InsyaAllah. Ustaz. Sama-sama. Allah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ustaz, satu lagi Ustaz. Assalamualaikum Ya. Ustaz. Assalamualaikum. Kata ya Allah Ustaz, selamat. kalau misalkan ada 70,000 tu, kita hilang. Allah selamat, subhanallah. Okey, Pak Wirda. Pak Wirda, Ya, ya. kami tak dengar. Assalamualaikum, Sila ulang Ustaz. balik. Assalamualaikum Okey, silakan Pak Wirda. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, Assalamualaikum, kalau Ustaz. andainya seorang tu tak ada anak, bagaimana dia nak mendapat pahala di alam barzakh tu? Allah selamat. Nabi Ya. kata ada Terutama yang tak 3. berkahwin lah kan, yang tak berkahwin, Ada- yang tak ada anak. Ya. Nabi kata ada 3 amalan yang boleh bantu kita. Yang pertama, sedekah jariah. Kalau dia tak ada anak, banyakkan sedekah kepada mahat tahfiz ke, kan? Agar mereka tu dengan duit kita bagi tu untuk depa belajar. Bila depa belajar, depa dapat ilmu yang depa guna tu untuk ajak orang, kita dapat pahala sama. Nah, iaitu sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita dapat ilmu, kita bagi, sampaikan kepada orang. Kemudian orang yang dengar ilmu kita tu, dia ambil beramal. Kemudian dia bagi tahu pula kepada anak pinak dia apa semua. Maka ilmu tersebut, pahala dia sampai kepada kita dalam kubur. Dan yang ketiga yang boleh tolong kita, doa anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau dia tak ada anak, dia tak kahwin, maka peluang dia ada 2 lagi, iaitu sedekah jariah dan juga ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam kata Allah Subhanahu. Kalau kita ni kubur mak ayah kita ni jauh, kita tak boleh nak pergi. Macam mana tu Ustaz? Tak apa, doa. Allahumma ufili banyak-banyak. Sedekah sampai. Oh sampai. Cuma bila kita ziarah tu, ibu dan ayah kita lagi seronok. Seolah-olah kita sedang berbakti kepada mereka dalam keadaan mereka masih hidup. Tu dia, subhanallah, tabarakallah. Maknanya bila kita balik raya kan, kita ziarah, Allahu Akbar. Kita balik tu, boleh kata setiap kali pergi semayang di masjid, kita akan singgah kubur. Pergi semayang masjid, lagi singgah kubur. Oh, mak ayah kita seronok waktu tu. Subhanallah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Allah SWT. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Nak Waalaikumsalam kata. Allah SWT. Ya. Kalau kita ziarah tu, bukankah hari yang tertentu ke bila-bila masa boleh ziarah Ustaz? Nak tanya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Boleh. Bila-bila masa pun tak apa. Bila-bila masa pun tak apa. Tapi sunnah Nabi ziarah kubur hari Sabtu. Tapi kita nak ziarah hari-hari apa pun tak apa. Dah kata balik dah kan, balik mai kampung kan. Kita ziarah hari apa pun tak apa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Sekali lagi satu Waalaikumsalam kata Allah SWT. Baik, Allah SWT. Baru-baru ni suami saya meninggal dunia. Jadi ibu dan ayahnya masih hidup. Apa pula doa ibu dan ayah kepada anak yang di sana? Apa yang terbaik doa daripada ibu dan ayahnya untuk anaknya? Doa ibu dan ayah macam tu juga. Minta, ya Allah ampunkanlah dosa anakku ya Allah. Ada kau macam tu. Minta ampun. Sebab yang nak sangat orang meninggal dunia ni sebenarnya dia nak apa daripada kita?
Dia nak kita doakan supaya ampunkan dosa-dosanya. Kita buat, diadakan solat jenazah ni tujuan dia untuk apa? Untuk supaya orang doakan supaya diampunkan dosa-dosanya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minta, ya Allah ampunkanlah dosanya ya Allah. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosanya ya Allah. Dan rahmatilah ke atasnya ya Allah. Dan fa'fu, maka ampunkanlah dosa-dosanya. Itu doa. Untuk orang yang telah mati, Allahumma ghfir lahu. Kalau perempuan, anak dia perempuan, Allahumma ghfir laha. Laki lahu. Tu doa untuk orang yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya, Allah SWT. saya nak tanya, adakah perbuatan ini salah? Maksudnya, bila balik kampung, lalu di kawasan perkuburan ayah, kita kata Assalamualaikum Abah, lepas tu baru bagi salam kepada semua Allah, Assalamualaikum kepada semua penduduk kuburan tu. Lepas tu kita cakap Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Adakah itu sesuatu, bagi salam kepada Abah tu dulu, sesuatu yang salah ataupun tidak sesuai? Tak salah. Sebab lepas tu kita bagi salam semua kepada penduduk kubur kan. Salam tu pun doa juga. Doa tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tu yang segak dah tu. Boleh pergi ziarah pula puan, lagi bagus. Lagi bagus. Mak ayah kita seronok duk tunggu kita. Allah Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Allah Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya kita selalu melawat kubur orang tua kita kan. Ya. Macam mana dengan kalau saudara-saudara kita, adakah kita juga perlu ke sana untuk melawat dan mendapat pahala yang sama? Ya, sepatutnya macam itulah. Tapi kita tak mampu nak buat macam tu kan. Kadang-kadang kita duduk jauh, betul tak? Cuma kita nak ziarah kerap tu bagus. Sebab kalau mak ayah kita seolah macam kita berbakti seperti mereka masih hidup. Sebab bila kita ziarah orang mati ni di kubur, mereka berbangga dengan kehadiran kita. Sebab bukan orang selalu mai kan. Cinta tahu mana pun kita kepada mak ayah kita, adik-beradik kita kan. Tetapi kita nak mai tu kadang-kadang mai awal-awal mati tu kerap pi. Tapi lepas-lepas tu tak pi lah kan. Sebab tu bila kita pi kerap, mereka akan seronok dengan kita. Dia akan bangga dengan kita. Orang yang hidup datang ziarah mereka. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Allah SWT. Okey, mungkin setakat ini sahaja pertanyaan yang apa pun. Terima kasih kepada soalan-soalan yang dikemukakan dan alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz Amir Syahrizal atas kesediaan berkongsi ilmu mengenai amalan berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana kedudukan ibu bapa di sisi Allah SWT ini amatlah tinggi sebenarnya. Sehingga kan Allah meletakkan perintah berbuat baik kepada ibu bapa kerana ia merupakan antara ibadah yang paling besar selepas tauhid kepada Allah SWT. Yang merupakan amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi sentiasalah kita mendoakan pengampunan dan kesejahteraan mereka di alam barzakh itu. Semoga ianya memberikan kita sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat bagi kita semua dalam memahami syariatnya. Dan terima kasih kepada penaja dan slot program ini dan juga kepada para jemaah sekalian sudi menyumbang demi kesinambungan majlis ini. Dan insyaAllah di lain kesempatan kita ada lagi dengan Ustaz. Kan Ustaz kan sama dengan seterusnya insyaAllah. Dan Ustaz bagi menangguhkan majlis ini dipersilakan Ustaz untuk menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah pada malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
InsyaAllah. Jumpa lagi malam ini. Waalaikumsalam. Baik-baik. Jom kita sarapan. Baik. Baik, jom Sarapan. sarapan. Jom sarapan. Baik-baik. Terima kasih semua. Sama-sama. Waalaikumsalam.